Kita dah pun siap sedia. Kita bersama kumpulan Pagi dan juga anggota Raihan kita bersama kita. Abang-abang dah siap sedia? Lagu dah tukar, lagu Thank You Allah. Awal tadi kita rancangkan yang lain. Kita merancang Allah menentukan Thank You Allah. Silakan. Cek, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya datang sini pun nak belajar ya. Tak abang paksa pula. Saya dengan Abang Abu ni sebenarnya satu sekolah di Johor Bahru, Sekolah Tasik Utara. Kami rival ni, rival dalam bola sepak. Okey, kita cuba menceriakan suasana yang untuk penutup ni dengan lagu kesyukuran kepada Allah, iaitu Thank You Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh nyanyi sekali ya? Thank you Allah, thank you Allah. Okay everyone, sing. Thank you Allah, thank you Allah. Boleh buat sikit tak? Sekali lagi, ada? Thank you Allah, thank you Allah. The sky is clear, the air is clean, the land is green. Thank you Allah, thank you Allah. The path we walk, the lines we talk, the things we say. Thank you Allah, thank you Allah. Okay, semua sekali. Thank you Allah, thank you Allah. One time. Thank you Allah, thank you Allah. When I sleep, when I eat, and when I breathe. Thank you Allah, thank you Allah.
Allah, thank you Allah, thank you Allah. Thank you Allah, thank you Allah, thank you Allah, thank you Allah. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Hari ini hari Sabtu bersamaan dengan 20 hari bulan ya. 20 hari bulan Jun. 20 hari telah pun berlalu dalam bulan Jun dan kita akan menamatkan separuh tahun. 1 tahun 2020, separuh 6 bulan sudah berlalu dan ramai kita 4 bulan ni kita melalui satu proses yang sangat luar biasa. Abang Abu sendiri melalui satu proses yang sangat luar biasa dalam 4 bulan ni ya. Di semenjak kita dilanda dengan COVID, segalanya berubah, percaturan berubah, plan berubah, perancangan berubah, segala-galanya berubah, tapi kita tetap meneruskan perjalanan mencapai segala impian yang telah pun kita letakkan, matlamat yang telah pun kita ukirkan pada awal tahun ini. Alright, mungkin ada sedikit perubahan yang perlu kita lakukan, mungkin sedikit adjustment yang perlu kita lakukan, juga mungkin sedikit kata orang tu sacrifice yang perlu kita lakukan untuk kita nak mencapai benda yang kita nak. Mungkin adjustment, mungkin taklah seperti yang kita letakkan tu, mungkin disebabkan 4 bulan, mungkin 2 bulan tu kita rasa macam banyak benda yang perlu kita belajar, banyak benda yang perlu kita sesuaikan, tapi apa-apa pun kita tetap berjalan, tetap menuju ke tempat yang kita telah pun tetapkan. Jadi saya ucapkan tahniah kepada anda yang terus saja menetapkan harapan dan berjuang habis-habisan untuk mencapainya. Right? Sama seperti saya juga, takkan give up, babe. Kita ni tak boleh give up. Apa pun berlaku, yakinlah Allah ada. Segalanya Allah yang punya, segala Allah yang aturkan, rezeki kita Allah yang tentukan. Jadi tak perlu kita risau dengan apa pun berlaku di alam dunia ini, kerana ianya adalah semuanya tipu. Semuanya adalah satu penipuan belaka. Jadi jangan kita tertipu dengan apa pun yang berlaku. Sebaliknya tetap teguh, tetap kekalkan takwa kita, tetap yakin bahawa segala-galanya ini adalah dengan izin Allah. Kita teruskan perjalanan kita, right, menghadapi segala-segalanya, right. Hari ini sebenarnya alright, saya rasa ada masalah sikit. Betul ke ada masalah, right? Boleh dengar tak kat luar sana? Sebab saya macam ada masalah dekat sini. Seolah-olah dia tak live. Saya tak tahu, tapi saya cuba check. Alright, okay. Saya rasa macam ada sedikit gangguan dekat Singapura ni. Internet Singapura ni sejak akhir-akhir ni saya pun tak tahulah kenapa. Ada je masalah-masalah yang macam apalah kan. Jadi kita tetap teruskan jugalah, apa pun keadaan kita tetap teruskan. Mungkin line sangat kurang memuaskan, tapi saya tetap akan meneruskan dengan mengundang ataupun menjemput ataupun memberikan penghargaan kepada semua yang hadir pada hari ini. Alright, kita ada Hayati. Alright, kita bagi waalaikumsalam. Hayati cakap waalaikumsalam. Jadi kita bagi tepukan kepada Hayati kerana datang pagi. Dan juga kita ada Nita Zakaria, dia cakap assalamualaikum. Kita bagi tepukan kepada Nita. Alright, kita ada Ifa hari ini adalah dia menyambut hari jadi beliau. Jadi kita nyanyikan lagu Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday to Ifa, Happy Birthday to you. Okay, itu dia, kita nyanyikan kepada beliau dan juga kita bagi dia satu DJ Hall, right, untuk menyambut hari jadi beliau. Right, kita juga ada Suhaida kat cikgu ataupun profesor ataupun doktor Dr. Da yang juga bersama dengan kita pada malam pula pada hari ini, hari Sabtu 20 hari bulan Jun. Alright, dan kita ada brother kita yang sentiasa akan ada, pasti akan cakap, tapi hari ini dia ada lebih sikit. Dia cakap abangku yang handsome. Itu akan membuatkan saya untuk bagi dia tepukan untuk sebab dia ada perkataan handsome tu, kita bagi dia lebih sikit, kita dipakai
noise. Alright. Ya Allah, aku macam tak boleh tahan lah bila orang cakap aku handsome. Aduh, apa lagi aku nak bagi ni? Aduh, kita bagilah loceng pun boleh. Kita bagi apa lagi? Kita bagi lagi bicycle hotel kita bagi. Semua kita bagi sebab orang cakap handsome ni aku tak boleh lah. Aku tak boleh. Rasa macam best gila lah. Terima kasih kepada Mazli yang sentiasa akan berada bersama dengan kita hari Sabtu. Walaupun hari Sabtu ni orang relax tau, lepak sikit sebab mungkin ramai yang tak bekerja hari ni kan. Dah lah memang setiap bulan pun tak kerja kan selama ni kan. Jadi kita ada Dira pula. Okey, yang ni pun kita kena bagi tepukan sebab dia ni pula dia punya cara dia kena 3 kali tepuk. Kalau tak dia akan buat hal dekat sini. Jadi kita bagi 3 kali tepukan, 2 dan kita bagi yang kali ketiga juga supaya dia rasa gembira lah kerana datang kat sini. Sebab dia tu datang sebab semata-mata nak kena tepuk ni. Dia bukan nak belajar ni. Alright, okay, kita dah. Assalamualaikum semua dia bagi. Alright, waalaikumsalam. Alright, live AA live. Alright, okay. So tadi soalan yang saya tanya, live ke tak? Line okay. Alright, Cik Guda. Assalamualaikum AA dan Hilmi. Alright, Hilmi, brother saya yang memang kacak menawan tampan dan juga segala-galanya. Hilmi yang berada di Kuala Terengganu. Alright, di Terengganu. Terengganu. Bukan Kuala Terengganu, di Terengganu. Alright, okay. Alright, itu dia daripada Hilmi yang luar biasa. Alright, okay, lagu satu lagu. Saya behave hari ni. Alright, behave, bagus. Alhamdulillah. Alright, so kita berada pada tanggal 20 hari bulan maksudnya 20 hari Jun telah pun berlalu dan kita sudah pun masuk ke fasa kedua dalam tahun 2020. Bagaimana perancangan anda? Bagaimana apa yang sedang berlaku dan bagaimana yang segala-galanya? Nampaknya ada call, tak tahu daripada siapa pagi-pagi ni ada call tapi saya belum boleh menjawab. Tapi apa kata saya menjawabnya sebentar. Hello. Ya saya, tapi boleh tak macam dalam pukul 10 call. Esok 21 hari bulan. Okey. Alright. Okey, itu dia ada call. Kita jawab sambil buat live jawab. Mana ada orang macam ni, aku seorang je lah yang buat macam ni. Ada yang mungkin rasa apa benda ni abang Bu, orang kita dah kat sini awak main phone pula kat situ. Bukan main phone, jawab answer. Bukan aku kalau duduk main handphone macam ni lain lah, kau boleh komplain, tapi ni aku menjawab call. Alright, okey. Saya baik behave, saya belajar ambil nota ni tau. Okey, terima kasih. Saya sokong permintaan Ifah. Tu tak boleh lah itu tengok malah kalau korang behave dan kalau saya dapat love banyak, saya dapat 1000 love, saya dapat share yang banyak, dan saya mungkin akan nyanyikan lagu-lagu yang mungkin akan mendodoikan anda semua. Alright, so itu yang kita boleh buat. Alright, now sekarang sebelum kita mulakan apa-apa, apa kata kita mencari sedikit, bukan sedikit kalau boleh kita cari pahala yang banyak dengan hanya mengambil handphone dan tengok abang Abu ni secara live dekat Facebook dan terus tekan share. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim 10 kali supaya kita dapat 10 pahala ataupun lebih, kita tak tahu. Jadi sambil tengok abang Abu ni, apa salahnya buat pahala sikit. Lepas tu setiap love tu alhamdulillah, 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 dapatkan pahala sikit. Jangan kita tengok-tengok rugi je masa kita kan. Tak dapat apa-apa. Mungkin dapatlah ilmu-ilmu sikit, tapi yang lebih penting dapat pahala, babe. Alright, okay, apa kata seperti biasa, seperti hari-hari biasa, kita hari ni nak cerita pasal rukun kaya yang keempat sebenarnya. Rukun kaya yang keempat, kita dah cerita pasal 1, 2, 3, 4, 5 pun sebenarnya dah masuk dalam yang hari pertama tu kan. Bila kita cerita pasal senyum tadi, ada yang masuk bab ikhlas. Jadi kita dah almost dah cover ikhlas dengan senyum yang pertama. Yang kedua kita cerita pasal energy kita, energy sentiasa dalam keadaan bersemangat, sebab energy inilah vibration yang paling penting untuk kita menarik rezeki. Ramai orang tak faham energy energy dalaman ni. Dan ketiga kita cerita pasal niat, why tu kita dan like benda-benda macam tu. Dan keempat hari ni saya nak juga ceritakan benda yang sangat menarik untuk kita. Kalaulah kita ni sebenarnya kan dapat faham benda ni, inilah satu magnet tau. Dia panggil magnet rezeki, magnet whatever, magnet. Sebenarnya magnet tu ada dalam diri kita. Dan hari ni Abang Abu nak bagi tahu magnet rezeki Abang Abu sendiri. Apa tu magnet rezeki, right?
Bukan magnet rezeki yang korang pergi belajar dekat tempat tu. Lagi satu tu, itu memang magnet rezeki yang kau belajar. Tapi magnet sebenar, dalam diri kita dah ada magnet rezeki tu. Kat mana benda tu dan macam mana kita nak menyinarkan magnet rezeki tu supaya magnet rezeki tu boleh bersinar dan dia macam rezeki tu dah boleh mengesan. Ada kesan, ada radar dia nak datang banyak macam tu. Apa yang kita boleh dah ada dalam diri kita, kita nak semak benda tu supaya kita faham sangat nak mencari ataupun nak menarik rezeki dengan lebih pantas, dengan banyak, dengan tak terputus-putus ni. Ada satu activation yang perlu kita lakukan dalam diri kita yang hari ni insya-Allah abang terangkan. Tapi ia juga dia kena terangkan, tapi korang kenalah sabar dulu okey. Okey, ni apa ni? Kita tengok Azman. Alright Azman, dia cakap Azman Muhammad Salam. Waalaikumsalam. Gangster Singapore, rindu dengan suara best. Bukan gangster lah, gangster KL tu Aaron Aziz. Aku Samsing Singapore. Samsing Singapore, dia bukan gangster. Gangster ya. KL gangster, Singapore Samsing. Kita Samsing rindu suara best. Tak apa, untuk abang tadi saya akan cakap best. Dia rindu dengan suara best. Dia Samsing Singapore ni adalah satu lagi watak abang Abu dalam Facebook. Kalau pergi tengok Facebook, ada satu Facebook dia Samsing Singapore. Dia satu perkataan Samsing. Dalam tu dia cakap macam wah, apa brother dan sister semua, gua ucapkan selamat pagi kepada lorang. Lorang kalau gua cakap sama lu hari ni, gua nak bagi satu nasihat lah. Gua cakap sama lu, lu kalau ingat lu dah bagus sangat, jangan babe, sebab semua benda ni bukan lu punya babe. Allah bagi lu babe. Lu relax babe. Lu jangan nak berlagak babe. Lu ingat lu dah bagus, gua tapak ke dinding muka lu, nanti lu baru tahu. Lu jangan nak main-main babe. Dulu gua cerita sama lu lah. Gua sebab sayang sama lu, gua nak cerita sama lu. Lu jangan nak ingat sebab ini semua kejayaan lu punya lah babe. Jangan babe, lu dah salah je. Lu ni apa nak cakap pasal lu tak kisah babe, tapi lu ingat babe, semua tu bukan lu punya babe. Lu kena ingat babe, lu jangan nak berlagak lah babe. Gua cakap sama lu itulah cara-cara Samsung Singapore selalu berbual. Jadi Samsung Singapore tu satu watak abang Abu. Jadi dia ni mungkin adalah peminat saya kot. Perasan babe aku ni ada peminat tu, rasa best. Okey abang Azman, terima kasih lah kerana datang bagi tahu rindu suara abang Abu. InsyaAllah sebab abang kejap lagi lah saya tengok lah, kalau saya mood bagus, saya insyaAllah ada ilham ilham menyanyi pun nak ilham adalah benda masuk dan mungkin saya boleh menyanyi nantilah untuk abang. Abang cakap suara, dia cakap rindu dengan suara AA tu, suara best tu. Dashish, terima kasih Kak kerana share. Orang yang share saya ni, orang-orang yang semua yang share hari ni saya nak sumpah dia jadi kaya raya babe. Kaya raya dari segala-galanya lah babe. Kau share benda ni sebab dia akan membantu ramai orang. Jadi bila kita boleh membantu ramai orang, dengan sendirinya kita akan berjaya. Hanya dengan satu tekan share, aku sumpah semua, sumpah kau orang jadi kaya raya. Sumpah abang Abu bersumpah, sumpah kau jadi kaya kerana share hari ni. Jadi kalau kau share hari ni, insyaAllah kau memang sumpah kau orang jadi kaya. Yang share ni memang kaya kaya segala-galanya insyaAllah. Alright, so itulah yang kita nak buat. Tapak muka ke dinding. Tu bahasa Samsung babe. Aku tapak ke dinding muka, baru tahu dia macam tu lah. Itu masa aku gangster Samsung, jadi Samsung dulu. Sekarang kita dah bertaubat. Tapi ada lagi kan, member tu ada lagi. Dia sebenarnya saya punya watak ketiga. Maksudnya kita orang kembar tiga sebenarnya. Ramai tak tahu cerita ni. Saya ni kembar tiga. Alright, satu adalah diri saya, yang ini abang Abu. Saya lah abang Abu. Dan saya ada adik saya yang sebenarnya Samsung Singapore, adik saya lah. Dan juga abang saya mekanik wang. Jadi kita orang ni kembar tiga sebenarnya. Jadi ramai yang tak tahu benda ni. Jadi kita nak macam bagi tahulah kenapa ada orang dipanggil saya gangster. Bukan saya sebenarnya, adik saya dia memang Samsung Singapore. Boleh pergi kawan dengan dia dekat page Samsung Singapore, boleh kawan dengan dia. Tapi dia banyak tak berbual lah sekarang ni sebab dia akan hanya jadi panas bila ada orang attack aku. Contohnya abang Abu ni lah, orang cakap itu nanti dia akan mengamuk. Aku pun tak tahu kenapa dia macam tu. Abang aku dia memang buat mekanik tu lah, dia repair orang punya benda-benda. Aku ni lah apa, aku biasa je lah buat benda-benda macam ni, like bagi tahu pasal janganlah banyak kau kejar-kejar dunia, kau ingatlah sikit akhirat tu. Dia macam tu lah. Aku memang cerita-cerita benda-benda macam tu lah kan. Kita ni hidup orang biasa.
kan. Tapak ke dinding. Ya, tapak ke dinding saya, tapak ke dinding. Dia banyak sebab aku jumpa banyak gangster-gangster tali kasut. Dia orang tali kasut je gangster. Tak ada apa pun sebenarnya, right? Okey, assalamualaikum. Abah, Abu. Dayang Hartini, right? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Best. Hujang lebat di Seramban. Semoga mendapat pahala selebat. Amin. Allahu Akbar. Inilah yang aku nak doa macam ni. Bagus. Terima kasih lah. Juara. Ni juara, babe. Juara branding challenge dalam summit. Seorang speaker, pidato dia bagus. Dia boleh menyampaikan benda tu, teks punya doktor. Kau ada masalah teks, kau just contact dia. Dia akan bagi kau ubat. Tak bagi ubat, dia bedang kau. Alright, Alhamdulillah, amin. Alright. Okey, amin. Dayang Hartini semua cakap amin. Alright. So, seperti biasa, saya nampaknya love makin macam tak sepantas ataupun tak semacam laju tau. Dia macam slow je. Kenapa ni? Janganlah berhenti daripada bagi love tu. Kan awak tahu abang-abang ni suka love. Jadi bagilah banyak-banyak kat situ supaya abang-abang akan rasa semangat sangat untuk terus pergi. Lepas tu share. Sebab hari ni awak share, saya sumpah awak jadi kaya. Sumpah jadi kaya raya. Banyak sangat duit akan datang kat awak. Saya sumpah awak. Share lah banyak-banyak. Kan macam tu. Jadi ramailah juga yang boleh bermanfaat. Alright. Seperti biasa, sebelum saya nak masuk ke bab kita, iaitu bab rukun kaya yang keempat, Abang Abu nak juga memulakan dengan soalan. Kalau anda ada soalan, itulah yang terbaik buat saya. Sebab bila awak bagi soalan kat saya seolah-olah makan. Minda saya ni memerlukan soalan untuk dia jadi kuat. Jadi kalau ada soalan, dipersilakan supaya kita boleh start dengan soalan. Alright? Sebab saya ni kan, soalan anda ni makanan minda untuk Abang Abu. Awak tanya je, saya dapat macam makan. Saya rasa gembira sebab otak saya dia suka sangat dapat soalan. Alright, jadi apa kata anda fikir nak tanya soalan apa? Soalan apa pun boleh, pasal kewangan lah kalau boleh kan. Kewangan. Tapi jangan pula kau tanya soalan-soalan ustaz, aku tak boleh jawab. Aku ni bukan ustaz nak jawab soalan-soalan macam tu kan. Kalau ada lah kan. Tapi tanya je, mana tahu kita dapat jawab, kita jawab. Kita tak dapat jawab, kita cakap tak tahu. Kita tak tahu, awak tanya dia orang lain macam tu. Alright, so apa kata kita tanya soalan. Awak tanyalah soalan yang awak nak tanya. Sambil tu janganlah awak tak tekan love. Cuba tekan love. Adam Rich. Ingat Adam Rich, Adam Noah. Adam Noah, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam dan selamat pagi kepada Adam No. Alright, itu dia Adam. Sihat Adam Alright, mudah-mudahan hari ini akan menjadi hari yang lebih baik buat Adam dan juga semua adik-beradik yang ada di kat sini. Semua yang belum jadi adik-beradik, insya-Allah saya doakan cepat-cepat jadi adik-beradik kerana banyak manfaat yang anda akan dapat bila menjadi adik-beradik Abang Abu. Alright. Okey, Kak Rin dah sampai. Assalamualaikum Abang Abu. Hari ini nak share apa? Rukun kaya. Amin, saya kaya. Alhamdulillah. Ni hari ini kita nak share rukun kaya nombor 4 Kak. Mungkin kalau kau dah datang kelas aku, kau dah tahu, tapi tak apalah, revision saja untuk kau. Ramai yang kat luar dia tak tahu Kak pasal rukun-rukun kaya ni. Diorang ni kaya ni tak ada rukun. Ada. Kita nak kaya dunia akhirat. Kita nak kaya dekat akhirat. Kita nak lagi kaya kat akhirat. Jadi kita kena ikutlah certain rukun supaya kekayaan kita bukan hanya setakat kat dunia je. Kat dunia tak kaya pun tak apalah. Yang penting kaya kat akhirat. Tapi lagi best kalau kaya dunia dan akhirat. Tu dua-dua lagi best kan. Jadi itulah yang nak kita cerita lah Kak Hoi. Kak Rin aku ni. Alright, now. So, saya belum lagi nak memulakan sebab belum dapat soalan daripada anda. Saya nak soalan daripada anda. Sebab bila ada soalan, saya jadi semangat. Bila ada soalan, saya jadi macam teruja. Bila ada semangat, saya macam meluap-luap. Otak saya gembira. Jadi, kita tanya soalan. Tak kisahlah soalan-soalan yang apa yang nak tanya. Kalau boleh soalan mengenai duit, mengenai kewangan, mengenai mungkin bisnes sikit, tapi kalau boleh dia relate dengan kewangan. Sebab abang-abang ni pagi ni dia lebih kepada kewangan. Lepas tu kewangan kita nak cerita supaya awak boleh mengaplikasikan dia. Sebab abang pun nak bagi semua benda-benda yang praktikal supaya awak boleh buat. Dan saya juga nak bagi satu je, saya tak nak bagi banyak-banyak supaya awak boleh buat. Semalam dah saya bagi. Alright, semalam saya cakap kita kena energi yang kuat. Kita cakap energi, macam mana nak kita timbulkan energi. Buat tak? Yang penting buat. Jangan dengar abang Abu tak buat-buat. Ada orang kau, dia ikut aku, dia tak datang ke aku. Dia tak datang ke dia ikut je yang aku berlive-live ni. Berubah hidup dia hantar ke aku. Ya Allah Abang Abu, terima kasihlah. Sebab saya tak pernah datang kelas Abang Abu sebab saya duduk Johor. Dia cakap, saya duduk Johor. Masa tu aku banyak buat kat KL kan. Saya tak pernah. Tapi saya memang dengar Abang Abu punya live ni. Ya Allah Abang Abu, saya ikut dan saya dapat banyak. Aku
rasa macam best bila, best pula kan. Kita berbual biasa-biasa je. Tak pula kita macam rasa kita mengajar orang, tak ada pun. Kita just kongsi-kongsi. Tapi yang bestnya orang yang ambil perkongsian kita dan dia mula buat, maka dia mula melihat perubahan dalam hidup dia. Itulah yang jadikan kita macam best. Jadi kau orang pun sama, ambillah masa untuk berkongsi dekat Facebook ni, dekat live, dekat YouTube. Aku ni YouTube belum try lagi lah. Aku tak tahulah YouTube ni nak buat apa. Kan, mesti nak buat something kat YouTube sebab aku tak really fokus pada YouTube. Dan saya juga IG pun tak tahu nak buat apa. Tu hari ingatkan nak buat satu program tau, tapi macam banyak sangat benda. Jadi saya macam seorang nak buat benda-benda ni. Ya Allah, tak boleh lah. Jadi saya on hold KIB. Idea dia bagus tapi kita on hold dulu. Kita nak lengkapkan benda ni. InsyaAllah lepas ni mungkin saya akan lebih ada masa. Sebab lepas ni kan kita dah PKP, orang dah semua dah pergi kerja. Orang kerja, aku tak ada kerja. Jadi aku duduk je lah kat mana-mana. Jadi aku bolehlah fikir benda yang aku boleh buat next. Alright, saya dah berbual banyak sangat, tak ada soalan pun yang ditanya oleh anda semua. 9.28 dah. Kenapa tak nak tanya soalan? Cuba tanya soalan untuk saya boleh ceritakan pasal hari ni punya rukun. Kalau selagi awak tak tanya soalan, saya takkan move forward. Saya ni kalau nak move forward, saya kena ada soalan. Jadi tanya soalan dan share. Siapa share hari ni, saya sekali lagi sumpah anda jadi kaya raya luar biasa. Alright, kekayaan yang luar biasa akan datang menghadapi dan mencari anda jika anda share hari ini. Betul lah kan. Kau buat baik untuk aku kenalah. Aku sumpah dan aku doakan kau kan. Jadi jangan tak share. Salah abang, macam mana nak add value pada servis? Macam mana nak add on value pada servis? Servis apa tu? Dia kena tahu servis apa. Kan, macam mana nak add value pada servis apa yang kita buat. Nanti bila abang boleh bagi tahu macam tu, saya boleh mungkin fikirkan sikit apa yang kita boleh buat untuk add value. Servis dia macam ni. Macam saya kan, saya punya servis adalah saya mengajar orang mengenai kewangan. Alright, bila orang tu datang kursus, saya mengajar. Tapi add on servis saya cakap, okay, kita ada support group. Kita ada support group. Jadi bila dah habis program, masih awak boleh menghubungi saya dengan support group. Awak ada masalah boleh tanya kat support group. Tu satu jenis add value. Kemudian saya hantar pula every month ke every week ke ada letter. Alright, letter. Saya hantar letter, newsletter kepada mereka menceritakan pasal benda-benda macam tu. Alright, dalam tu juga saya add value dengan bagi dia faham apa benda-benda Allah tu. So itu kedua. Ketiga, saya juga boleh mengadakan satu Facebook group khas untuk diorang untuk berkomunikasi ataupun satu forum yang saya boleh sediakan. Jadi benda ni lah ada add value. Okay, fotografi. Alright, so Hafiz buat fotografi. So bila fotografi, macam mana nak add value? Satu, fotografi ni apa? Fotografi ni besar kan. Mungkin awak ni buat fotografi perkahwinan ke, awak ni memang fotografi produk ke, like what. So dia banyak scope juga. So dalam servis ni dia buat extra. Dia sebenarnya apa tu add value? Kita contohnya package saya, alright, saya punya fotografi cover ni, saya akan buat 20 shot. Saya akan ada bukukan dia, saya akan juga siapkan benda-benda ni, alright. Itu adalah yang masuk dalam package tu. Apa yang you boleh buat extra? Itu dah add value lah. Contohnya kalau kita janji 20, mungkin kita kasih 3 extra. 3 shot extra. Itu dah add value. Alright, kita buat mungkin packaging yang cantik. Mungkin dia tak bayar untuk certain album. Itu add value. Dan kita hubungi diorang balik. Lepas kita dah hantar semua, kita tanya balik seminggu kemudian, macam mana fotograf tu, ada tak yang bagus, whatever. Kita mula bagi dia some service yang dia rasa macam best. Kita show interest kat dia. Show interest, kita share interest, dan kita serve interest. Ini untuk branding yang diorang belajar ni kan. So alright, so itu mungkin yang saya boleh ceritakan dekat Hafiz. Okay, good, pengiklanan. So you can actually do what you can do extra rather than apa yang kita dah bagi dia. Apa benda yang extra kita boleh buat? Alright, untuk kita memang kita buat benda ni lah. Kita charge 200, kita buat 1, 2, 3, 4 ataupun 2000, 1, 2, 3, 4. Apa extra kita boleh buat, itu dah add value. Alright, dan kita juga boleh add value dengan apa masalah yang diorang hadapi dan kita bagi dia sebagai bonus. Dia banyak benda yang sebenarnya, alright. So sebenarnya follow up tu lah yang add value yang terbaik, alright. Okay, itulah sedikit sebanyak lah kan. Dia banyak lagi tapi that's best. Alhamdulillah, terima kasih lah dah 1200 lebih love. Itu yang aku macam rasa seronok pula tengok korang ni, best lah. Alright, salam AA dan ABC. Duit ni aktif sangat. Apa petua nak bagi mereka bagi faedah pada kita? Duit ni aktif sangat. Apa petua nak bagi mereka berfaedah pada kita? Sedekah lah.
Sedekah itulah yang bagi faedah. Lepas tu fikir macam mana aku nak berinfak pula dengan duit ni. Macam mana aku boleh menjadikan duit ni boleh bawa aku beramal lagi, beribadah. Macam mana duit ni boleh bantu aku pergi Mekah. Macam mana duit ni boleh bantu aku untuk aku dapat pahala dengan menolong seseorang. Itu je duit kita ni kan. Duit kita, boleh tak benda tu bermanfaat pada kita? Alright, itu je petua dia. Duit ni aktif sangat. Apa petua nak bagi? Alah, bagi sedekah, bagi infak, menolong orang, like, menambahkan nilai dalam diri kita dengan banyak lagi. Jadi banyak kita boleh buat. Okay. Boleh Kak Rosma? Definitely boleh benda tu kan. So itu cara untuk kita nak menjadikan duit kita ni bagi faedah pada kita kan. Kita kena bagi pada orang lain. Duit kalau tak ada, kita nak duit banyak, bagi banyak. Lagi banyak kau bagi, lagi banyak kita dapat. Tapi nak bagi tu bukan macam cakap macam itu je. Dia kena datang daripada jiwa yang macam kadang-kadang orang yang dah attach dengan duit ni, ya Allah, dia punya susah nak bersedekah sebab dia attach sangat. Sebab tu kita jangan attach dengan duit, dengan dunia ni jangan attach sangat. Dengan dunia ni jangan attach dengan akhirat. Attach dengan akhirat. Jadi kita buat ni, kita kena attachment. Macam mana duit ni boleh berfaedah? Okey, aku sedekah, right? Ada faedah akhirat. Aku bersedekah, aku dapat. Tapi Allah janji bila kau buat, dia dapat juga faedah dekat dunia. Jadi itu pada abang-abu yang memberi manfaat dan memberi faedah, right? Okey, kita ada pengiklanan. Abang boleh cerita sikit tadi kan? Alright, kita ada Ali Ibrahim. Alright, Waalaikumsalam Mr. Ali Ibrahim. Alright, awak berada di mana? USS ke, sudah turun ke bumi ataupun masih di USS? Sebab Abang Ali Ibrahim dia selalu duduk kat kedai, dia duduk kat rumah dia terbalik. Kalau kita tengok dia buat kamera, dia mesti terbalik, duduk terbalik, kepala ke bawah, kaki atas. Itulah Abang Ali sebab dia selalu dah duduk dekat USS. Jadi dia punya cara cakap pun kena ubah juga. Okey, Kusyah Putri Kusyah. Ini macam lagu Hindustan, babe. Kusyah Putri Kusyah. Assalamualaikum. Sehat. Alhamdulillah saya sehat. Dan bagaimana dengan anda? Anda sehat? Saya doakan mudah-mudahan anda juga sehat, sejahtera, walafiat. Mudah-mudahan Allah akan terus merahmati anda. Alright, Assalamualaikum. ABC dan ABCD. Dia sekarang dah tambah satu lagi ABCD digital pula. Alright, okey. Terima kasih Dr. Nisa yang berada di UIA. Mudah-mudahan jagalah budak-budak UIA tu. Alright, okey. Saya akan mula masuk bab keempat hari ni, iaitu rukun kaya yang keempat. Rukun kaya keempat ni sangat penting untuk kita jadikan sebab dia adalah kunci, dia adalah dia punya cahaya, dia adalah dia punya aura, dia adalah magnet rezeki. Inilah yang dinamakan magnet rezeki yang sebenar-benar yang kita ada. Sebab dia mempunyai satu kuasa untuk menarik banyak benda di luar sana dan dia menarik rezeki dengan mudah sahaja. Dengan mudah saja. Ramai orang ingat magnet rezeki ni macam-macam. Sebenarnya satu benda kalau betulkan benda tu dah cukup dah. Ini kalau betul segala-galanya dia automatik. You tak bayar nak itu, tak bayar nak ni semua. Ini kau kasih betulkan dulu. Ini betul kau mempunyai satu magnet rezeki yang luar biasa. Abang nak bagi benda tu pada anda hari ini, iaitu satu yang abang nak bagi adalah nombor yang inilah rukun nombor 4 ni. Dia sebenarnya dia bukanlah benda yang susah sangat, tapi dia nak pergi ke tahap tu dia susah. Tahap maksimum dalam benda yang kita buat. Jadi bila saya cakap ni, kita cakap, alah itu je. Memang tu je. Tapi kalau kau tak faham maksudnya, memang itu je. Tapi kalau kau faham, memang dahsyat dan luar biasa. Dia adalah magnet kekayaan, magnet rezeki, magnet magnet kebaikan. Semuanya. Jadi, bila ini awak activate, dia jadi luar biasa. Dia jadi luar biasa. Semua akan jadi macam mudah, insya-Allah. Of course, dengan izin Allah segala-galanya. Alright, now. Rukun keempat ni adalah bersyukur. Kan aku dah cakap dah, bersyukur. Apa Abang Bu ni? Aku baru macam semangat alih-alih kau cakap bersyukur je. Apa? Bersyukur tu power, babe. Yang orang tak tahu bersyukur ni sebab dia tak gerti macam mana nak bersyukur. Dia cakap aku memang bersyukur. Tapi betul kau bersyukur. Tapi bersyukur saja dia bukan menjadi magnet kekayaan atau magnet rezeki. Syukur saja tak. Tapi dia syukur dia dengan satu rasa. Syukur dengan satu rasa. Dia kena ada rasa dia. Sebab hidup ni rasa. Hidup ni rasa.
Sebab apa yang kita rasa yang kita akan tarik. Awak rasa sedih, awak akan menarik kesedihan. Awak rasa gembira, awak akan menarikkan kegembiraan. Awak rasa best, awak menarik best. Awak rasa tak best, awak menarik tak best. Faham ke faham? Jadi apa yang kita rasa ni lah yang kita akan tarik. Jadi hidup tu adalah rasa. Hidup tu adalah rasa. Jadi itulah yang kita kena rasa. Tapi masalahnya ramai orang tak rasa kesyukuran. Dia tak dapat rasa kerana nak kaya, nak menjadi orang yang kaya raya, awak kena rasa kaya. Kena rasa kaya, babe. Nak kaya, kena rasa kaya. Halo, macam mana nak rasa kaya? Bersyukur dengan rasa kaya. Bersyukur dengan rasa kaya. Bersyukur saja dia tak akan membawa kekayaan, tapi bersyukur dengan kaya, dengan rasa kaya dia bawa kekayaan. Sebab rasa ni lah yang akan menarik semua benda yang kita rasa. Jadi apa benda Allah Abang Abu cakap ni? Allah, bagaimana nak urus tu nanti kita, sebab Abang Abu tengah syok berbual pasal rukun ni, dia dah macam lari jauh sikit, jadi kita tak nak benda tu nanti. Dr. Damas datang biak duit kan. Dalam biak duit tu abang cover. Abang Abu cover semua bab duit. Hutang-hutang ni abang cover dalam bab biak duit. So you akan clear nanti. Assalamualaikum dan whatever. Assalamualaikum semua. Alright, no Zakia. Alright. So Cik Dah boleh Cik Dah, saya akan cover benda tu dalam biak duit esok. Pukul 10 pagi kita kan ada biak duit. Program yang biak duit yang tak masuk tu minta maaf lah, awak pun tak tahu apa saya cakap. Besok saya ada program biak duit pukul 10 pagi, harga RM200, 4 jam kita belajar, alright? Jadi nak awak pergilah dekat saya punya page, cari dan terus join. Kalau tak, awak tak tahu apa saya cakap, sebab Kak Dah dah tanya, sebab benda tu saya tak cover kat sini sebab saya nak cover yang bab syukur ni, Kak. Alright Dia syukur ni dia macam ni, macam syukur tu dia kena rasa kaya. Ramai orang bersyukur tapi dia sebenarnya tak bersyukur. Itu yang syukur dia macam tak sampai maximum level tau. Jadi sebab tu kita nak kaya ni dia kena rasa kaya pula. Bersyukur dengan rasa kaya. Kenapa saya cakap macam tu? Kalau awak perhatikan betul-betul orang-orang yang kaya kan, awak tengok dia ni makin kaya dan makin kaya dan makin kaya. Orang kaya ni kita tengok dia kaya, makin kaya. Kenapa dia boleh macam jadi macam tu? Senang sangat kekayaan. Sebab tu orang cakap orang kaya ni dia kaya cepat dan kaya. Kenapa? Sebab dia ada satu sebab dia. Satu sebab penting, dia rasa kaya. Setiap hari dia tengok kekayaan, dia rasa kaya. Bila dia rasa kaya, benda tu akan menarik kekayaan. Dan sebenarnya dia rasa. Sebab itulah yang perlu kita rasa. Tapi masalahnya macam mana nak rasa? Kan? Macam mana nak rasa kaya? Sebab dia punya secret very simple. Nak kaya kena rasa kaya. Dia macam itulah, kita nak gembira kena rasa gembira, barulah kita menarik kegembiraan. Kalau awak marah, awak tengok je, awak marah kan, awak akan menarik lagi banyak kemarahan. Awak akan makin meletup ni, makin panas, tapi bukan makin hot. Makin hot Abang Abu je. Alright, now jadi Abang Abu nak ceritakan sedikit. Dia ada satu teknik ataupun teknik-teknik yang tak betul dia orang ajar kat luar sana. Dia orang ajar macam mana nak jadi kaya. Babu nak cerita sikit kau dengar betul-betul benda ni, sebab itu semua adalah ajaran separuh sesat ataupun penuh dengan kesesatan. Jadi jangan pergi ikut macam tu untuk jadi kaya. Ada dia ajar macam ni. Engkau nak jadi kaya, dia cakap dia tutup. Kau tutup mata kau, engkau mulalah visualize kau kaya, engkau dapat duit, kau benda macam tu kan. Dia ajar macam tu. Inilah cara kaya dia cakap, cara kaya macam ni kan. Jadi bila nak cara kaya macam ni, apa jadi? Kita pun buat, lepas tu kita buat, balik kita buat. Kita buat, kerja tak, itu tak buat sebab kita dah tahu teknik kaya. Itu sebenarnya ajaran separuh sesat, babe. Ramai orang yang ajar macam tu. Dia cakap duduk dan buatlah kau punya meditation whatever, kau boleh jadi kaya. Penipu tu. Tapi sebab dia bukan penipu, sebenarnya dia macam dia separuh sesat. Sebab dia tak lengkapkan benda tu. Dia bukan itu saja, tapi awak kena sambung dengan usaha awak, kena buat kerja, kena bersungguh-sungguh, benda-benda macam tu. Itu perlu ada. Clear So itu ajaran sesat yang nombor satu. Tapi yang paling bahaya adalah ajaran sesat yang memang sesat habis. Ini memang berlaku dan ramai orang dia bukan kaya, dia kayap disebabkan dia ikut ajaran ni. Ajaran ni macam mana pula? Dia cakap nak kaya, kita kena jadi macam orang kaya.
Kita kena ikut orang-orang kaya. Contohnya kalau orang kaya tu makan dekat Starbucks 5 kali, kita kena ikut makan dekat Starbucks 5 kali. Baru kita kaya. Orang tu kalau pakai smart, kita kena pakai yang berjenama. Dia tengok dia pakai Gucci. Nak kaya kena pakai Gucci. Alright, aku pun beli Gucci dengan duit hutang aku supaya aku boleh nampak kaya. Orang kaya kena pakai kereta besar lah. Jadi aku pun kena beli kereta besar dengan duit hutang aku supaya aku nampak kaya. Aku kena bersial lah. Setiap bulan aku kena ke overseas. Sebab orang kaya kan dia travel sana sini, barulah kita boleh kaya. Hello. Ada yang mengajar macam tu. Kalau itulah ajaran yang awak ikut selama ni, awak dalam kesesatan yang nyata. Kau sesat gila, babe. Sesat gila. Faham ke faham? So, kalau ikut ajaran-ajaran macam tu memang sesat. Dan ini selalunya berlaku dalam bentuk yang sangat, diorang bagi tahu benda tu tau. Ada sekali tu saya cakap, jangan macam tu. Diorang cakap, kau tak boleh nak kaya, kau nak macam Abang Abu macam ni. Macam ni, mana boleh orang siapa respect dia macam tu kan. Tapi sebenarnya itu kesilapan diorang, dia tak faham. Sebab tu saya cakap, ini dua ajaran kalau awak selama ni awak buat, maka salah. Tapi apa yang Abang Abu nak bagi tahu very simple. Nak kaya ni kita kena rasa kaya. Macam mana nak rasa kaya ni? Itu masalah yang ramai orang menghadapi. Macam mana nak rasa kaya? Alright, macam mana aku nak rasa kaya supaya kekayaan tu datang ke aku? Dan kekayaan datang dalam bentuk yang memberi bawa banyak kebaikan pada kita. Kan? Dia kadang-kadang macam tak cukup tapi Allah cukupkan. Macam tak ada, Allah adakan. Macam inilah kita perlu Allah sampaikan. Itu powernya bila kita ada perasaan kaya. Bukan sebenarnya kekayaan tu dengan adanya bangunan besar dan whatever. Tak, itu mungkin orang tu tak kaya langsung. Dan kekayaan tu mungkin tak guna langsung. Sebab mungkin dia bukan saya cakap macam itu, tapi mungkin. Sebab apa? Kekayaan tu perlu kita rasa. Macam mana kita nak rasa? Very simple saja. Kalau awak boleh buat benda ni setiap hari, insya-Allah, awak akan mula melihat kekayaan tu jadi luar biasa. Macam mana? Macam mana nak rasa kaya? Okey. Awak berapa juta yang kalau ada, awak akan rasa kaya. Kaya kan? Memang betul. Alright, itu memang kaya. So, berapa? 10 juta? 20 juta? Mungkin ada orang cakap, saya kalau ada 10-20 juta, saya rasa kaya. Kalau saya ada 30 juta, saya rasa kaya. Macam mana? Tak. Bukan. Okey, apa kata sekarang saya nak buktikan pada awak ni lebih daripada tu. Lebih sangat. Siapa yang nak sejuta? Siapa yang ada sejuta dia rasa kaya? Cepat, komen kat sini. Cuba komen kat ni. Ada juga yang kita tak ada rasa kaya tapi mungkin kena hadirkan kepercayaan untuk jadi kaya. Rasa itu adalah percaya untuk kaya. Saya nak very practical, doktor. Practical punya approach. Ini semua macam dia teori sikit. Nak percaya-percaya. Dia saya nak bagi terus practical. Siapa yang berapa kalau awak ada, awak rasa kaya? Saya nak tulis amount. Tulis amount tu sekarang. Sebab kita bila cakap kekayaan ni, kekayaan Abang Abu cerita ni pasal duit. Betul? Pasal duit. Betul? Jadi berapa kalau ada orang rasa kaya? Cuba tulis kat bawah tu. Cuba tulis berapa. Cuba tulis cepat. Abang Abu nak tengok berapa. Nilai setiap orang lain. Kadang-kadang bila capai amount tu rasa okey, tak apa. Betul, memang betul. Tapi saya nak tunjuk macam mana nak rasa kaya. Sebab ramai orang bila dapat benda tu baru dia nak rasa kaya kan. Tapi sebenarnya kekayaan adalah bila awak rasa dia akan tarik kekayaan awak. So macam mana nak rasa? Itu yang Abang Abu nak bincangkan supaya nak bagi penjelasan sikit kat sini. Berapa? 1 million, alright. Okay, Kusha Putri 1 million. Okay, Kusha siapa yang ambil Kusha dia nak 1 million, aku nak bagi dia. Alright, siapa yang nak ni aku nak bagi cepat. Kusha 1 million. Okay, Hilmi 2 juta. Hilmi 2 juta. Ifa 1 juta. Ifa 1 juta. Kusha 1 juta. 2 juta. Muhammad bin Hassan 5 juta. Alhamdulillah, Abang Abu nak kasih kasih korang ni. Okay, 5 juta. 1, 2, 3. 5 juta juga Asifa, alright. Pada sini 1 juta. Alright, Alhamdulillah. Okay. So kalau ada benda tu, awak rasa kaya, betul? Kalau datang kelas lagi banyak saya akan explain. Tapi sebab benda ni dah just kita buat sebagai satu satu benda dalam FB ni, jadi saya mungkin tak buat lah aktiviti tu, tapi saya nak terus bagi awak. Alright? Okay, 5 juta. Siapa mana tadi? Ifa nak sejuta. Kusha nak sejuta. 1 million tu sejuta lah kan. Alright, Hilmi nak juta. Okay, Muhammad Hassan ni Hafizah 5 juta. Muhammad Syafiq 19 juta. Muhammad Isa nak 1 juta. Hilya nak 3 juta. Sorry. Alright, tak.
Doktor, tak ada salah, betul lah doktor. Doktor tulis je lah apa yang doktor nak tulis. Ni Muhammad Aziz 13 juta. Kenapa dia orang ni ada yang 19 juta, 17, 13 juta ni? Mesti dia orang dah buat kira-kira kan. Okey, sekarang saya nak bagi anda. Tapi dia mesti ada satu. Kalau kita bagi sesuatu, kita kena terima sesuatu, betul? Kalau you nak sejuta, maksudnya you kena sediakan satu value untuk bagi kat luar sana untuk dapat sejuta. Contohnya, awak boleh siapkan benda macam ni. Alright, awak jual sejuta. Kalau awak dapat RM1 untung, awak kena jual sejuta untuk awak dapat sejuta tadi. Maksudnya mesti ada beri. Dia tak boleh ambil tanpa memberi. Alright, dia berbahaya. Macam mana berbahaya? Kau cuba stop, kau cuba tarik je nafas tanpa hembuskan balik. Kau tarik je, tak ada hembus. Boleh mati, right? Dia kena betul. Sama juga. Bila kita nak 3 juta, 5 juta, 19 juta, kita sanggup nak memberi sesuatu, baru kita dapat nilai dia. Itulah yang saya nak tunjukkan keadaan awak, macam mana kita nak rasa kaya. Okey, sekarang saya tanya soalan kepada yang first minta tadi. Kusha, Ifa, Hilmi. Abang pun nak bagi 1 juta kepada Kusha, 1 juta kepada Ifa dan 2 juta kepada Hilmi. Tapi in return, sebagai pulangan, Ifa, saya nak 2 biji mata kau. Kusha, aku pun nak 2 biji mata kau. Abang Hilmi, aku nak 2 biji mata kau. Kau korek, aku hantar orang untuk korek mata kau, lepas tu aku bagi kau 1 juta. Kau nak tak duit tu? Kau nak tak? Nak ke tak? Ajim Nasirullah, kamu nak? Ajim pun nak. Kau kasih aku 2 biji mata, aku korek, bagi 1 juta. Agak-agak kau nak ke tak nak sekarang? Cuba jawab. Kalau kita berikan mata ni untuk digantikan dengan 1 juta, awak terima tak benda tu? Terima ke tak terima? Itu soalan Abang Bu. Terima ke tak terima? Mungkin bukan ramai lah, semuanya tak akan kasih. Takkanlah aku nak kasih mata aku ni dengan 1 juta, dengan 2 juta, dengan 3 juta, 4 juta, 5 juta. Kau nak kasih? Kau tak akan kasih. Hello? Tak nak. Betul? Engkau tak nak. Betul tak? Maksudnya apa? Maksudnya Allah telah ciptakan kita dengan satu kekayaan yang sangat luar biasa. 1 juta, 2 juta, no. 19 juta, ya Allah tak nak. Maksudnya kita telah diciptakan dengan satu kekayaan yang sangat luar biasa, tapi kita sikit tak pernah rasa. Hello? Itu cara kita rasa kaya. Kita rasakan kekayaan yang Allah dah bagi pada kita, yang tak ternilai dengan berapa banyak duit pun yang kita boleh bagi. Faham ke faham? Itu rasa syukur. Itulah rasa syukur dengan kekayaan Allah. Ya Allah, kalau kita boleh memperterjemahkan kekayaan Allah ini, pastinya kekayaan dunia ni akan tunjuk. Dia akan tunduk kepada kita. Ya Allah, sebab kita memperterjemahkan kekayaan Allah, kita sentiasa rasa bersyukur dengan apa yang Allah bagi. Dengan 2 biji mata yang melebihi beratus-ratus trilion duit. Dia bagi trilion pun kita nak buat apa? Aku nak trilion tu bila aku tak boleh nampak. Hello? Faham ke faham? Itulah rasa kaya. Kalau kita boleh jadikan, amalkan perasaan tu setiap hari. Setiap hari kita bangun pagi, kita rasa kaya. Alright, Andy Ng also here. Andy Ng, you know, like if every single day we can feel so gratitude about what the God, the Creator have given us with these 2 eyes, which is equivalent to don't know how many billions. Alright, and that is how you need to feel rich about yourself. So when you feel rich, disitulah magnet dia. Right, dia adalah magnet kekayaan, magnet rezeki ada di sini. Dekat sini. Kita kena rasa kekayaan yang Allah bagi pada kita. Kalau kita dah rasa, kita bersyukur dengan nikmat, dengan rasa kaya, maka awak telah mengeluarkan satu vibration yang luar biasa. Alright, vibration yang luar biasa mengenai kekayaan. Kekayaan di luar sana akan bau dia. Aku rasa macam ada benda lah, aku nak pergi lah kat sana. Itu dia magnet. Itulah magnet kekayaan. Faham ke faham? Itu cara dia. Dia bukan bekerja nak tunjuk kemewahan. Hello, nothing. Alright, kalau itulah awak takkan rasa kaya. Alright, awak akan rasa stres. Berapa orang yang tak ada benda ni, dia rasa stres. Sebab bila dapat banyak kekayaan pun dia tak boleh, dia rasa takut. Sebab dia tahu itu bukan dia punya. Anytime benda tu boleh pergi.
Anytime boleh hilang. Clear ke clear? Tapi kalau ini ada, Allah akan cukupkan. Allah akan pastikan awak cukup dengan apa yang awak perlu. Awak perlu, okey, dia akan kasih. Dia akan kasih lagi ya, dengan usaha. Bila dia ada tu, Allah bagi pula dengan usaha awak. Lagi banyak berusaha, tapi awak tahu awak ni, kekayaan tu awak rasa bersyukur dan terus berusaha Allah bagi. Itu kaedah dia. Faham ke faham? Faham ke faham? Jadi ramai orang dia tersilap dalam benda-benda macam ni. Sebab guru-guru kat luar banyak yang mengajar untuk mengejar kekayaan. Kejar, kita kena target sale, kita kena jadi jutawan, kita kena itu. Ya. Hello. Right, kekayaan ni mudah. Kekayaan ni mudah sebab kekayaan ni adalah benda yang Allah punya. Jadi kalau kita nak dapatkan daripada Allah, maka kita kena ikut apa yang Allah suruh. Kan, kekayaan ni Allah punya, bukan manusia punya, bukan sesiapa punya. Jadi kalau kita bekerja kat dunia, padahal dia punya connection tu senang je. Kau ikut je apa yang Allah suruh buat kan. Mesti insya-Allah dia jadi. Alright? Dan Allah pula dia tahu berapa dia nak kasih kau. Jadi kau terima dengan redha, dengan kesyukuran yang penuh nikmat. Sebab ini kekayaan dunia ni sementara saja. Ada orang bila dia bagi, mungkin dia lupa tau. Tapi kalau dia tak bagi, mungkin kita ingat akhirat dan kita buat. Mungkin tak tahu, mungkin Allah kalau tak bagi kita, maksudnya dia ada kebaikan. Mungkin kita mungkin disebabkan dia bagi kita lupa. Tu tak boleh. Sebab tu ada orang bila dibagi dia ingat, dan dia akan dermakan, dia akan buat, dia akan ditambah lagi, dia uji lagi, Allah uji lagi banyak, dia masih buat lagi banyak lagi, dia uji, dia masih buat lagi. Ada orang diberi kasih, dia berubah, dia lupa pula yang ni, dia pergi ke dunia. Sebab tu kadang-kadang Allah kalau dah cinta dengan kita, Allah dah kasih dengan kita, maka Allah akan pastikan kita ni tak tertipu dengan dunia. Jadi dia akan bagi kita sekadar yang kita cukup, tapi pastinya kita tak akan sengsara, kita tak akan di dalam satu keadaan susah sebab kita rasa kaya. Alright, kita rasa kaya dengan sebenar-benar kekayaan. Jadi pada bambu, benda tu sangat simple, tapi kita ni macam lupa sebab benda ni macam, faham tak? Benda ni macam dia tak masuk akal. Dia tak masuk akal. Bodohnya bambu cerita benda entah kan. Dia tak masuk akal. Jadi kalau kita boleh fikir sikit, barulah orang mula faham. Betul lah kan. Cuba awak hari-hari kan. Sebab tu saya minta yang kat sini, yang ustaz-ustaz, kadang-kadang kita terlupa juga. Jadi kita balik, kita ada, sebab ada tau. Dulu aku buat kelas, ada ustaz tu menangis depan aku sebab dia terlupa. Sebab dia datang dengar kaya kan. Datang kelas bambu ni belajar kaya. Tapi dia terlupa sebenarnya sampai dia menangis kat saya. Dia cakap, bambu terima kasihlah kerana ingatkan saya kembali. Ya Allah, saya dah lari daripada sebenarnya. Jadi bila kadang-kadang manusia macam kita boleh tertipu dengan dunia sebab dunia diciptakan untuk menipu. Kan, dunia adalah ujian. Alright, ujian maksudnya ujian ni kan the question dia ada macam kalau kita tulis kan, dia akan ada tricky question. Dia ada tricky question. Jadi kita kena fikir tricky question. Jadi dunia ni adalah tricky question. Kadang-kadang dia bagi kekayaan untuk menguji, bukan sebab kita hebat sangat. Ada orang dia ingat dia dapat kekayaan sebab dia hebat. Hello, tolong sikit. Awak diberi kekayaan tu bukan sebab awak hebat, sebab itu adalah ujian. Nak tengok awak lulus tak ujian tu. Kadang-kadang ada orang diberi kemiskinan. Jangan awak sebab awak ni mungkin ada perkara-perkara yang kita perlu tengok, tapi bukan itu sebabnya. Sebabnya Allah nak uji macam mana tahap kesabaran awak, macam mana tahap awak redha dengan apa yang kita beri. Jadi kalau kita boleh melaluinya dengan cermelang, maka Allah akan gantikan dengan sebaik-baik gantiannya mungkin di dunia, kalau tak dapat pastinya di akhirat. Right? Jadi saya nak anda faham benda-benda tu. Right? Saya nak awak fahamkan benda-benda ni. Mulai hari ni bersyukur. Right? Bersyukur dengan perasaan kaya dulu. Alright, memang kita bersyukur dengan bersedekah, dengan whatever, tapi rasa dengan diri kita ni dulu. Boleh tak rasa benda tu? Selagi awak tak boleh rasa, selagi tu awak nampak macam susah kejayaan, kekayaan ni dah datang. Tapi kalau awak dah mula rasa benda tu, ya Allah, dengan betul-betul penyerahan bulat-bulat kepada Allah. Ya Allah, kayanya kau ciptakan aku, ya Allah, kayanya, ya Allah, aku rasa kaya, ya Allah, dengan pemberian kau, ya Allah, aku kaya sangat, ya Allah, kayanya. Itulah magnet, getaran dia panggil. Getaran magnet rezeki. Jadi semuanya bermula daripada situ. Alright, bermula dengan kesyukuran. Bersyukur sepenuhnya dengan perasaan kaya. You need to feel it. Alright, itu yang you kena buat, insyaAllah. Alright, apa yang dia ni? Terciduk hati saya. Terciduk, kau nak sejuta tadi kan? Ambil kau. Alright, subhanallah, Muhammad Izzah. Alright, Hilmi, faham? Okay, faham. Bagus dia cakap.
Hilmi, kekayaan itu mudah sebab kekayaan itu milik Allah. Betul kan? Kekayaan itu bukan kita punya. Right, kalau kita punya macam mana, babe? Ini Allah punya. Allah akan choose. Jadi bila orang tu kaya, jangan kau terus cakap, dia ni kaya lah. Cuba lihat, ya Allah, kayanya engkau. Ya Allah, engkau bagi dia kekayaan macam tu je. Banyaknya kekayaan yang kau bagi pada dia. Ya Allah, maha kaya engkau, ya Allah. So, setiap kali kita melihat seseorang itu kaya, kita terus bersyukur pada Allah. Betapanya kayanya Allah ni, ya Allah. Kayanya kau bagi orang kekayaan macam tu. Kau bagi orang kekayaan tu. Alright, kau. Jadi kita rasa bersyukur, kita rasa bersemangat, kita rasa macam, ya Allah, bersyukur dengan melihat kekayaan orang lain. Ini tak. Tengok jangan kaya, celaka dia ni, kaya. Kita macam rasa benci, rasa whatever. Ini semua menunjukkan kita tidak mempunyai satu sifat untuk memiliki rasa kaya tu ni. Sebab ini adalah satu benda yang sangat-sangat penting kalau kita nak mengubah diri kita untuk menjadi orang-orang yang kaya raya dalam hidup kita. Sebab kadang-kadang benda-benda macam ni orang terlepas pandang. Jadi abang-abang punya untuk mengingatkan, bukan apa, bukan nak aku tunjuk aku ni belagak whatever, tak, nak ingatkan je sebab ramai orang lupa. Lupa yang Allah dah bagi kita kaya luar biasa. Luar biasa. Nampak yang mana yang nak 19 juta tu? Yang nak 19 juta tu siapa tadi? Nak. Korek mata kau kasih 19 juta. Nak. Tak nak, mesti tak nak. Mesti tak nak. Kalau nak tu aku tak tahu lah, kau ni bukan manusia lah, kau mungkin benda lain lah, kan. Jadi pada saya ada yang marah aku nak cerita benda ni, tapi aku cerita benda yang ikut suka hati aku lah, kan. Kalau kau nak dengar, dengar. Tak nak dengar, tak apa. Kita tak paksa orang untuk dengar, kan. Kita berkongsi, bukan memaksa siapa-siapa, kan. Nak dengar, tak nak dengar, saya tak ada hal. Alright, ini sebab saya rasa saya nak buat benda ni untuk orang-orang yang nak dengar lah. Tak dengar, nak buat macam mana, kan. Alright, so okay, faham AA, syukur rasa kaya. Faham AA, saya cuba buat perubahan mulai sekarang. Doakan saya. Bagus, Alhamdulillah. Kan, kita mula rasa kaya. Abang pun tak suruh awak pergi beli kereta besar ke. Saya tak suruh awak pergi dapatkan kereta besar. Untuk nak kaya ni awak kena beli kereta besar. Awak ni kena pakai macam ni. Awak makan tak boleh kedai mamak. Semua kena makan dekat hotel 5 star. Saya tak cakap macam tu. Saya cakap bersyukur dengan rasa kaya, dengan melihat nikmat yang Allah bagi pada kita. Mata kita, kereta kita, kereta pula, tangan, kita boleh bergerak ni, tangan boleh naik, boleh dengar, boleh dengar. Cuba bayangkan tak boleh dengar. Boleh rasa manisnya, boleh tu. Nampak, semua inilah yang menjadikan kita ni kaya. Jadi mula rasa kaya dengan pemberian Allah. Jangan sedikit pun kita rasa macam kita cuba melihat dengan material yang ada baru kita rasa kaya. Allah dah bagi kekayaan yang sangat luar biasa. Jadi kita hargailah benda tu. Kita mula bersyukur dengan apa yang Allah bagi. Mudah-mudahan itulah vibration, itulah perasaan, itulah yang kita akan dapat untuk menarik lagi banyak kekayaan dalam kehidupan kita. Right? Jadi itu sajalah yang saya nak berkongsi pada hari ini sebagai rukun kaya nombor 4, iaitu bersyukur dengan rasa kaya. Dia bukan bersyukur saja, tapi bersyukur dengan rasa kaya. Lagi banyak kita rasa, lagi banyak nikmat yang kita akan tarik, lagi banyak kekayaan yang akan kita tarik. Jadi ingat, kita telah pun dilahirkan sebagai seorang multi-millionaire. Multi-millionaire kita dah dilahirkan. Masa lahir je kita dah multi-millionaire, babe. Multi-millionaire, right? Kita dah lahir sebab tak ada mak atau ayah akan menjualkan mata kita, alright, ataupun menjualkan organ-organ kita. Kalau mereka menjualkan, itu bukan mak, itu bukan bapa, itu tak tahu nak cakap apa, right? Tapi itulah kita dilahirkan sebagai seorang jutawan. Jadi sentiasalah rasa, sentiasalah bersyukur, sentiasalah berterima kasih kerana Allah lahirkan kita sebagai seorang jutawan. Alright, jutawan dunia akhirat. Sebab itulah jutawan yang Allah bagi kita di dunia ni, kita ubah supaya kita mencari harta kekayaan agar kita dapat menggunakan harta kekayaan itu, kita balik ke syurga, kita balik ke akhirat dengan orang yang kaya. Jadi kita jadi jutawan ke akhirat, di samping juga kita jadi jutawan ke dunia. Jadi itulah yang Abang Bu nak kongsikan pada hari ini. Alright, Muhammad Azrin dia cakap, thank you Abang Bu, jelas. Abang Abu Ku dia panggil. Right, jelas. Okay, so kita sudah pun hampir ke 10 pagi. Kalau ikut jam kat sini 9.58, kita 2 minit. So insyaAllah, so saya juga nak bagi tahu anda, saya menjalankan program Biak Wang. Alright, program Biak Wang ni saya nak, kalau awak ni betul-betul nak
belajar lagi benda yang sangat-sangat power, insya-Allah sangat-sangat saya rasa akan memberikan anda banyak benda yang luar biasa. Saya ada buat program ni, yang ini program Biak Wang, alright, Bina Kekayaan atau Biak Wang. Alright, ini dah lepas. Jadi siapa yang nak, alright, untuk nak bersama dengan Abang Abu, alright, untuk saya ajak anda, alright, jangan lupa untuk terus, oh ni bukan, ni dah habis dah. Saya actually like pada besok pukul 10 saya tulis kat sini, insya-Allah saya tulis supaya awak faham. Alright, saya nak tulis 10 pagi, alright. Okey, biak duit. Okey, biak wang. Okey, 10 AM to 2 PM. Okey, 21 Jun iaitu besok. Okey, yuran RM 200 sahaja. Kalau nak WhatsApp 0197510509. Alright. So ini adalah untuk anda yang berada kat sini. Alright, saya akan buat program ni esok. Alright, biak wang. Okey, 4 jam. Alright, untuk awak memahami benda ni, awak ada 5 rukun saya akan share. Saya akan share macam mana nak betulkan aliran kita, macam mana nak membiakkan duit kita, macam mana nak adakan satu saluran yang boleh membiakkan duit anda. Alright, benda ni saya buat esok pukul 10 hingga 2 petang. Dan hanya tempat yang ada kat sini saya tak buat lah macam banyak sangat advertisement ke whatever. Jadi kalau anda rasa anda nak mengubah, confirm ubah, insya-Allah, alright, awak boleh terus WhatsApp nombor ni sekarang juga untuk kita book, dan saya akan hantar link untuk anda bayar dan terus kita book. Alright. Jadi esok pukul 10 hingga 2 kita akan ada program Biak Wang bersama dengan Abang Abu yang akan berlangsung selama 4 jam yang akan mengubah banyak benda untuk 40 tahun akan datang. Alright, 40 tahun akan datang akan jadi sangat luar biasa. Dan dalam 40 tahun awak just imagine awak kalau boleh menyelamatkan lebih kurang 4 juta ke 400 ribu duit daripada terbiar ataupun terbocor, right? So saya akan ajar macam mana nak menggandakan pula dengan menggunakan kaedah biak wang, macam mana menguruskan dengan X-ray wang. Kita juga nak tengok meter wang anda. Banyak benda yang Abang Abu kongsikan dan semuanya nilai pastinya best sangat. Jangan lepaskan peluang untuk bersama dengan Abang Abu. Alright, untuk selama 4 jam je. Saya bukan ajak awak datang 4 hari lah, 40 hari lah, tak ada. 4 jam bersama dengan Abang Abu esok 21 Ahad. Alright, awak datang terus WhatsApp dekat nombor ni. Pastikan awak bersama. Kalau awak tak datang, saya pun tak boleh buat apa. Alright. Jadi itu sajalah daripada Abang Abu insya-Allah pada hari ini. Jadi saya nak tinggalkan anda dengan sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu taala, sentiasa bersyukur dengan rasa kaya, bukan hanya bersyukur tapi malahan dengan rasa kaya. Dan bagi anda yang ingin bersama dengan Abang Abu untuk 4 jam esok pagi yang akan pastinya mengubah perspektif mengenai kekayaan, saya akan letakkan magnet kekayaan, magnet rezeki yang sebenar datangnya daripada kita, iaitu kita yang mencari, sebab kita telah Allah berikan segala-galanya. Allah telah berikan segala-galanya pada kita untuk kita keluarkan benda tu, agar benda yang keluar dia akan menarik banyak lagi benda. Bukan kita cari benda dekat luar, sebenarnya semua dah ada di dalam ni dan kita keluarkan supaya dia boleh bawa lagi banyak benda. Jadi itulah yang insya-Allah saya akan kongsikan untuk biak wang. Jadi jangan lepaskan peluang, kita akan bersama esok. Adik saya berminat, dia tak yakin dengan biak wang walaupun ada jaminan pula. Alo, engkau tak yakin, aku tak peduli. Alright, engkau tak yakin. Ini bukan aku nak yakinkan kau tak. Kalau tak yakin, jangan datang, jangan paksa orang yang tak yakin. Jangan paksa sebab saya tak nak. Saya memang tak nak orang yang tak yakin, sebab orang yakin, saya tak nak dia yakin dengan saya, dia yakin dengan Allah. Kalau nak datang, yakin dengan Allah, dan datang. Kalau rasa awak tak yakin, jangan datang, duduklah diam-diam kat situ. Alright, tak payah. Saya tak paksa dan saya tak nak orang datang dengan rasa tak yakin, tak nak. Sebab kalau rasa dengan tak yakin, tak maaf lah, saya pun tak boleh tolong, tak ada orang boleh tolong. Kalau nak berubah, awak kena yakin, ya Allah, aku pergi ni, aku berserah pada Engkau, ya Allah, aku yakin akan ada sesuatu yang akan belajar daripada di sini dan yang akan boleh mengubah hidup aku. Aku yakin Allah pergi. Hello. Alright. Kalau tak yakin, biarlah awak biar, saya tak paksa pun. Saya tak paksa sebab pada saya serahkan pada Allah untuk orang hantar kat bilik saya tu. Kalau ada 2 orang tu lah yang Allah rezekikan saya. Kalau ada 10 orang lah yang Allah rezekikan saya. Saya pulang kat dia. Biar dia yang tentukan siapa ada kat dalam bilik aku. Aku tak nak aku menjadi orang yang stres nak paksa. Tak nak.
Aku nak very simple. Hidup aku ni aku nak very simple. Aku serahkan pada dia. Ya Allah, kau tentukan berapa orang. 2 orang, aku buat 2 orang. Seorang, aku buat seorang. Dia tak kisahlah kau datang tak datang. Alright? Jangan risau Haizan. Alright? Kalau dia tak yakin, tak payah datang. Jangan. Alright? Okay, jangan datang. Alright? Okay. Suhani, alright, Su Helmi, alright, doakan kita, insyaAllah kita sentiasa doakan, dan saya juga mohon doa-doa anda semua untuk kejayaan dari saya sendiri, alright. So dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi awak boleh ambil nombor ni, insyaAllah awak terus datang untuk bersama-sama dalam program. 4 dah habis, kau pergi check balik, kau main balik Suhaimi, aku dah nak balik dah. Kau nak suruh aku share lagi, kau pergi dengar balik, alright, dengar balik baru faham. Kalau cakap pun kau tak faham, alright. So itu sajalah Abang Abu nak tinggalkan anda. So kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esok pagi, bagi anda yang berminat untuk bersama dengan Abang Abu dalam Biak Duit ataupun Biak Wang 10 hingga 4 jam yang akan mengubah perspektif kewangan, dia akan mengubah banyak benda mengenai kewangan dan membina satu vibration Biak Duit yang luar biasa. RM200 sahaja. Kalau nak WhatsApp 019 019 751 0509 0197510509 untuk book register sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best